Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi sambungan siri video saya menjelaskan keutamaan dan adab-adab solat berjemaah. Jika dalam video sebelum ini saya menerangkan adab-adab iqamat sambil berbasikal pusing-pusing tasik, kali ini saya menerangkan pula adab-adab saf sambil bukan berbasikal tetapi bermain drone pusing-pusing tasik ya. Jadi sesiapa yang macam pening-pening tengok saya pusing-pusing ni, maka tak payah tengok video, dengar audio saja, dengar penjelasan saya sahaja. Sesiapa yang suka tengok saya main drone, jemputlah tonton sambil mendengar penjelasan saya. Baik, setelah dilaungkan iqamah, maka hendaklah kita memasuki saf, meluruskan saf, merapatkan saf. Dan di sini ingin saya berkongsi beberapa hadis yang menerangkan keutamaannya. Hadis-hadis ini saya baca, saya pilih dari kitab At-Targhib wa Tarhib yang disusun oleh Imam Al-Munziri, kemudiannya disemak dan dikemukakan ataupun ditapis hadis-hadis yang sahih dan hasan sahaja oleh Syekh Al-Albani. Okey, jadi ada banyak hadis dalam bab ini, saya pilih beberapa sahaja ya. Pertama, tentang keutamaan saf yang pertama. Okey, tentang saf yang pertama ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang ramai mengetahui pahala yang ada pada azan, yang ini melaungkan azan ya, dan juga saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundi, nescaya mereka akan melakukan undian. Okey, ramai-ramai nak azan. Okay, kita undi seorang sajalah azan. Okey, ramai-ramai nak memasuki saf pertama, padahal surau atau masjid tu saf pertama boleh muat 50 orang saja. Macam mana ni? Okey, jom kita undi. Okey, ramai-ramai berebut-rebut. Kenapa? Sebab mereka mengetahui betapa besarnya pahala saf yang pertama itu. Kemudian dalam sebuah hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tabarani daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk saf yang pertama. Mereka, yakni para sahabat, bertanya, "Ya Rasulullah, juga untuk saf kedua?" Rasulullah menjawab dengan mengulangi sekali lagi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk saf pertama. Mereka, yakni para sahabat, bertanya lagi, "Ya Rasulullah, juga untuk saf kedua?" Kemudian barulah baginda menjawab, "Ya, untuk saf yang kedua." Jadi saf yang pertama ni keutamaannya boleh katakan 2 kali atau 2 kali ganda ya, di mana Allah dan para malaikat berselawat 2 kali ataupun 2 kali ganda untuk saf yang pertama itu. Okey, dan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, daripada Jabir bin Samurah, baginda bersabda ataupun lebih tepat bertanya, "Mengapa kalian tidak bersaf seperti mana para malaikat membuat saf di sisi Tuhan mereka?" Kami, yakni para sahabat, bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah para malaikat membuat saf di sisi Tuhannya?" Rasulullah menjawab, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan merapatkan saf. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah dengan darjat yang sahih. Ya, demikian keutamaan untuk mendapatkan saf yang pertama. Menyebut tentang saf yang pertama ini, ada juga sebuah riwayat yang menerangkan keutamaan saf pertama di sebelah kanan. Namun ianya adalah dhaif ya. Ia berbunyi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang berada di saf sebelah kanan. Okey, hadis riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi sendiri menerangkan kelemahannya. Pun begitu, jangan salah faham pula, sebab terdapat sebuah hadis lain yang sahih dalam Sahih Muslim, di mana Al-Bara' bin Azib menerangkan, apabila kami solat di belakang Nabi SAW, kami suka berada di sebelah kanannya. Bukan kerana hadis yang tadi tu, kerana hadis itu adalah dhaif, tetapi sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Bara' sendiri, kerana baginda menghadapkan wajahnya kepada kami. Okey,
Antara sunnah Rasulullah SAW sebagai seorang imam, apabila selesai solat, selepas selesai istighfar 3 kali, dan juga Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, baginda akan berpusing menghadap makmum. Kadang-kadang baginda berpusing direct menghadap makmum, kadang-kadang condong ke kiri, kadang-kadang condong ke kanan. Dan baginda lebih banyak, lebih kerap condong ke para makmum di sebelah kanan. Sebab tu para sahabat suka untuk berada di sebelah kanan supaya dapat lihat wajah Nabi SAW. Jadi mereka suka berada di sebelah kanan, bukan kerana hadis yang menerangkan keutamaan yang tadi saya baca, sebab hadis itu adalah dhaif, tetapi kerana mereka suka untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bezakan di situ. Okey, ini tentang hadis tadi. Saya bacakan 3 buah hadis tentang keutamaan saf yang pertama. Oleh itu, ayuh kita berlumba-lumba untuk mendapatkan saf yang pertama. Cara terbaik dapat saf yang pertama ialah datang awal ke masjid, datang awal ke surau dan masuk terus ke saf pertama untuk solat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah dan sebagainya. Okey, sebab sebahagian makmum saya perhatikan mereka memang sampai awal ke masjid atau surau, tapi mereka duduk, mereka solat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah di tempat lain, di tengah, di tepi, di belakang. Bila dilaungkan iqamat, mereka macam slow saja berjalan. Mereka tidak berebut-rebut untuk mendapatkan saf yang pertama di mana yang ada lagi kekosongan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis-hadis keutamaan ini, ayuh kita berusaha sampai awal ke masjid, ke surau, dan ayuh kita berusaha untuk terus masuk ke saf yang pertama itu. Okey, terus masuk saf yang pertama, baik di sebelah kanan mahupun di sebelah kiri. Okey, alright. Baik, seterusnya hadis-hadis tentang meluruskan dan juga merapatkan saf. Alright. Jadi hadis yang pertama yang saya ingin bacakan ialah hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Al-Bara' bin Azib menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke salah satu sisi saf dan meluruskan dada dan bahu orang-orang. Baginda bersabda, "Janganlah kalian berselisih kerana hati kalian akan berselisih. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada saf yang pertama." Okey, antara sunnah Rasulullah SAW ialah setelah iqamah, baginda bukan sahaja berpesan kepada para makmum untuk berpesan dengan sawuf sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salati. Luruskanlah saf-saf kalian kerana meluruskan saf adalah termasuk kesempurnaan solat. Baginda bukan saja memberi reminder, memberi peringatan itu, tetapi baginda memang berjalan ke saf kiri, ke saf kanan untuk memastikan bahawa para jemaah itu berada dalam saf yang lurus dan rapat antara satu sama yang lain. Okey, bukan sekadar memberi peringatan secara lisan tetapi juga secara perbuatan. Okey, hadis yang seterusnya yang ingin saya kongsikan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Okey, Rasulullah SAW bersabda, "Rapatkanlah saf-saf kalian, rapatkanlah di antaranya dan selarikanlah leher-leher kalian. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku melihat syaitan menyelinap di antara saf-saf yang renggang seperti mana anak kambing yang kecil." Kadang-kadang bila kita solat jemaah, memang makmum sebelah tu dia nak berdiri macam jauh sikit. Dan memang kalau saya macam saya terbayang, ini memang macam sabda Nabi ni, anak kambing boleh lalu celah ni. Maknanya ada macam 6 inci, 8 inci antara saya dengan makmum di sebelah. Jadi apa nak buat? Kita tepuk tangan dia baik-baik, kita bagi isyarat lah, rapatkan. Okay? Mungkin dia sedang fikir benda lain, dia sedang leka dengan benda lain, dia tak perasan ada ruang di situ. Ayuh kita panggil je untuk merapatkan saf. Ya? Jangan sampai ada ruang untuk syaitan menyelinap di antaranya. Okey, dalam sebuah hadis lain daripada Ibnu Umar, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain, Rasulullah SAW bersabda, "Tegakkanlah saf, selarikanlah di antara bahu-bahu, tutupilah celah-celah dan bersikap lembutlah kepada tangan-tangan saudara kalian." Sebab bila dah rapat-rapat tu macam
ish tak selesa lah. Okey, jangan begitu, tapi bersikap lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Jangan biarkan celah-celah yang dapat dimasuki syaitan. Sesiapa yang menyambung saf, maka Allah menyambungnya. Sesiapa yang memutuskan saf, maka Allah memutuskannya. Dalam Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud, diterangkan bahawa yang dimaksudkan dengan Allah menyambungkannya ialah Allah menyambungkan rahmatnya kepada orang yang berusaha untuk merapatkan saf. Dan Allah yang dimaksudkan dengan memutuskannya ialah Allah memutuskan rahmatnya daripada orang yang sengaja membiarkan saf itu jarak-jarak jauh-jauh antara satu sama lain, antara makmum dengan makmum. Okey, dan satu lagi hadis daripada Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari. Okey, apabila iqamat sudah dilaungkan, Rasulullah SAW menghadap kami dengan wajahnya. Okey, sebelum nak mulakan solat tu, baginda menghadap para sahabat dan bersabda, luruskanlah saf kalian dan rapatkanlah, kerana sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakangku. Kemudian Anas bin Malik menceritakan, maka seseorang dari kami menyentuh bahu dengan bahu saudaranya, tapak kaki dengan tapak kaki saudaranya. Jadi begitu rapatnya, saling sentuh menyentuh antara satu sama lain. Ini hadis-hadis tentang keutamaan, kepentingan meluruskan dan merapatkan saf. Ada juga hadis-hadis lain yang mengancam orang yang sengaja merenggangkan saf ataupun bengkok-bengkok. Okey, ada hadis-hadis yang sedemikian juga. Okey, kadang-kadang dalam rangka kita masuk saf ni, kita nampak saf di hadapan tu ada kekosongan, ataupun saf kita tu sendiri di sebelah kanan tu ada ruang, ada ni. Macam malas pula nak bergerak. Apatah lagi sekarang ini di sebahagian negeri masih ada lagi SOP untuk bawa sejadah sendiri. Ataupun kalau tak ada sejadah pun, seseorang itu sudah pun meletak di hadapannya tu handphonenya, kunci keretanya, walletnya, apa bendanya semua dah letak. Dia malas pula nak beralih tempat, sama ada untuk mengisi kekosongan saf di hadapannya ataupun untuk bergeser ke kanan ataupun ke kiri untuk merapatkan saf. Sebenarnya langkah yang diambil untuk melakukan itu ada keutamaannya, Okey, dan Nabi SAW ada menyebut tentangnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang bahu-bahunya paling lembut dalam solat. Maknanya bila bahu sentuh bahu tu, dia tak adalah apa sentuh-sentuh ni, jauh sikit lah. Dia bukan begitu, tapi dia relax saja, gembira menerimanya. Dan baginda bersabda lagi, tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya daripada langkah yang diambil oleh seseorang menuju kekosongan dalam saf untuk menutupinya. Okey, satu lagi hadis riwayat Imam Abu Daud. Okey, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf pertama, dan tidak ada langkah yang lebih dicintai oleh Allah daripada langkah yang dilakukan oleh seorang hamba di mana dengannya dia menyambung saf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis-hadis ini, ayuh kita mengejar saf yang pertama ataupun saf yang paling hadapan. Kalau tak sempat yang pertama, kedua, ketiga pun tetap bagus. Kemudian kita meluruskan saf, kemudian kita merapatkan saf. Jika ada makmum di sebelah kita tu yang sampai bahu sentuh bahu, tapak kaki sentuh tapak kaki, jangan pula kita rasa tak selesa, jangan pula kita rasa apa dekat sangat ni. Okey, ketahuilah bahawa dia mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jika makmum di sebelah tu pula macam jauh saja, kita pula pun boleh panggil, sama ada kita bergerak ke sana ataupun kita boleh panggil dia untuk merapatkan saf dengan kita dan sama-sama berusaha meluruskan saf. Luruskan saf ni dengan tumit, bukan dengan ibu jari kaki. Sebab kalau diukur dengan ibu jari kaki, orang yang kakinya besar macam saya ni, kalau berdiri ikut line ibu jari kaki, saya akan ke belakang lah. Tetapi berdasarkan ukuran tumit, semua tumit berada dalam garisan yang lurus. Demikian juga bahu dengan bahu, leher dengan leher, ya. Okey, jadi seterusnya, tadi itu hadis-hadis tentang keutamaan, fadilat
Saf yang pertama, meluruskan saf, merapatkan saf dan juga berusaha untuk mengisi kekosongan yang ada pada saf. Jadi ada beberapa perkara lain yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan memasuki dan menyusun saf ini ya. Pertama ialah seperti yang saya sebut dalam video sebelum ini, yang ini apabila adab-adab di dalam masjid, yang ini apabila dilaungkan iqamah. Hadis Nabi SAW, apabila dilaungkan iqamah, maka tidak ada solat kecuali solat fardu. Berdasarkan hadis ini ada dua pandangan. Pandangan pertama berkata jika dia sedang solat sunat, lazimnya solat sunat qabliyah, dan dia yakin dia dapat menghabiskan solat sunatnya itu dan dapat takbir yang pertama bersama dengan imam, maka dia boleh habiskan solatnya itu. Jika dia rasa tak sempat, jadi tak apa, batalkan saja solat dan masuk saf. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua kata dia iqamat saja, terus batalkan dan masuk saf. Kerana dalam masuk saf ini kita ada dalam rangka kita hendak memenuhi saf yang pertama, kita hendak meluruskan saf, kita hendak merapatkan saf. So that is the priority apabila dilaungkan iqamat dan apabila imam telah keluar. Prioritinya bukan lagi untuk solat sunat qabliyah, tetapi prioritinya ialah memasuki saf, meluruskan saf dan merapatkan saf. Solat sunat yang tadi tu tengah-tengah semayang kita batalkan sebab iqamat, tak apa, kita tetap mendapat pahala kerana mentaati hadis Nabi SAW. Kita tetap dapat pahala kerana kita berusaha untuk memasuki saf. Kerana pada saat itu yang menjadi prioriti ialah memasuki saf, menyusun saf, bukan lagi solat sunat. Kalau solat sunat, kita boleh solat sunat ba'diyah selepas itu, atau lain kali datanglah awal, jangan datang lambat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah orang yang di belakang imam. Beberapa orang yang berada tepat di belakang imam, hendaklah mereka yang alert. Alert ni dalam bahasa Melayu nak sebut apa? Yang cakna. Okey, yang cakna, yang prihatin mengawasi bacaan dan pergerakan imam, supaya jika imam tersalah bacaan, dia boleh betulkan. Jika imam terlupa bacaan, dia boleh betulkan. Jika imam terlupa sesuatu pergerakan solat, dia boleh betulkan. Katakan imam itu terlupa tasyahud awal, dia boleh segera betulkan. Jika imam itu setelah rakaat keempat, dia bangun untuk rakaat kelima, dia segera betulkan. Segera dia, untuk lelaki apa dia? Dia subhanallah. Jangan, katakanlah sebagai contoh, imam tu rakaat keempat, solat zuhur, dan imam terlupa, dia bangun untuk rakaat kelima. Orang yang di belakang imam tu pula macam bela-bela. Ini 3 ke 4 4 ke 5 ni. Dia pula bela-bela. Padahal apabila dia berada di belakang imam, hendaklah dia tahu peranannya di situ. Yang ini untuk mengawasi, always alert, mengawasi pergerakan imam dan segera dapat membetulkan imam. Jangan yang duduk belakang imam tu orang yang bela-bela, yang dia sendiri pun bila solat selalu, aku ni rakaat berapa ya? Aku ni tasyahud dah baca ke belum ke? Alright. Ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim ya, Abu Daud dan Tirmizi, di mana Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang-orang yang berakal dan orang-orang yang berpandangan ataupun berilmu di antara kalian berdiri di belakangku. Okey. Jadi ini memang pesan Nabi SAW. Jadi orang yang tepat berada di belakang imam ataupun 2-3 orang yang tepat berada di belakang imam, hendaklah orang yang alert, orang yang cakna, orang yang prihatin. Untuk ada tiga peranannya ya. Pertama, membetulkan bacaan, mengingatkan bacaan. Nombor 2, mengingatkan imam jika dia terlupa sesuatu pergerakan, terlebih ke terkurang ke. Dan yang ketiga ialah apabila imam terbatal solatnya. Katakan imam sedang sujud apa, dia tiba-tiba terkentut dengan kentut yang pasti. Kalau kentut ragu-ragu tak dikira ya, kentut yang pasti. Okey, sebagai contoh, maka orang di belakangnya segera ambil alih sebagai imam. Jangan orang di belakang tu bela-bela pula. Okey, segera ambil alih sebagai imam, dan imam yang terbatas solatnya itu, dia ambil mikrofon yang di kepalanya ke atau klip di bajunya ke, dan ambil letakkan di orang yang di belakang yang telah mengambilnya. Sebab itu di sebahagian masjid, khasnya di tempat-tempat lain, mereka tak pakai
mikrofon yang sangkut di kepala ataupun sangkut klip di baju, tetapi mikrofon yang ada stand di tepi, supaya kalau imam itu terbatas solatnya, orang di belakangnya boleh terus menggantikannya tanpa perlu untuk dialih-alihkan mikrofon itu. Okey, ini poin penting bagi orang yang berdiri di belakang imam. Okey, bahkan ada sebuah riwayat lain, riwayat Imam An-Nasa'i. Okey, riwayat Imam An-Nasa'i daripada Qais bin Ubad, bahawa dia pernah masuk saf yang pertama di hadapan. Lalu tiba-tiba ada orang tarik je. Orang tu yang masuk ke tempat yang depan, yang betul-betul di belakang Nabi. Lalu Qais bin Ubad kata, aku lepas tu solat tak fokus langsung. Okey, yang ni secara ringkas lah, aku solat tak fokus langsung. Setelah solat, bila aku tengok, ternyata orang yang menggantikan tempat aku setepatnya di belakang Nabi ialah Ubay bin Ka'ab. Sebab Ubay bin Ka'ab ni kita tahu orang yang bagus hafalan dan bacaan Al-Qurannya. Okey, jadi sebab tu dia menggantikan tempat tepat di belakang Nabi SAW. Okey, jadi dalam rangka kita memasuki saf, kita penuhi saf pertama di belah kanan, di belah kiri. Yang betul-betul di belakang imam tu lazimnya Bilal, ataupun lazimnya orang yang tahu tanggungjawab dia, di mana dia hendaklah alert, sentiasa cakna, sentiasa prihatin, ready, always ready to correct the imam, always ready to remind the imam, always ready to take over from the imam when required. He is not a person that is his mind is somewhere else when he is praying, to the extent that when the imam make a mistake, he himself was like tak boleh macam tu. Okey, jadi ini tentang orang yang berada di belakang imam. Perkara ketiga tentang saf ini tadi saya sebutkan sekali lagi, iaitu imam memeriksa makmum, bukan sekadar memberi peringatan secara lisan, tetapi juga benar-benar bergerak ke kanan ke kiri untuk melihat bahawa makmumnya lurus dan juga merapatkan saf. Tentang memberi peringatan kepada makmum ini, sebahagian imam ada yang bacakan hadis Nabi tu, tapi dia bacalah teks Arab. Saya tak pasti semua makmum faham. Jadi adalah lebih baik imam memberi peringatan, melurus, merapatkan saf dalam bahasa di tempat masing-masing. Tak perlu sebut dalam bahasa Arab. Okey, sebab yang ditekankan ialah imam memberi peringatan kepada makmum dalam bahasa yang difahami oleh makmum. Tak semestinya dalam bahasa Arab, kerana yang dibacakan tu memang hadis Nabi, Bukhari dan Muslim. Tetapi makmum tak faham apa guna kan. Okey, kemudian ada perbincangan. Poin yang terakhir saya nak sampaikan, ada perbincangan di kalangan para ulama tentang orang yang solat bersendirian di saf yang belakang sekali, dan dia seorang saja. Okey, jadi ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama berkata solatnya tidak sah. Okey, solatnya tidak sah berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban daripada Ali bin Syaiban. Dia menerangkan bahawa pernah sekali mereka itu solat. Saya ringkaskan pada hadis yang panjang. Setelah selesai solat, baginda Nabi SAW melihat seseorang solat di belakang sekali secara bersendirian. Kemudian Rasulullah SAW pergi menjumpainya dan bersabda, ulangilah solat kamu, kerana tidak ada solat bagi orang yang solat di belakang saf, yakni di belakang saf secara bersendirian. Okey, alright. Ini pandangan yang pertama, tidak sah. Ini adalah pandangan dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Okey, dan juga beberapa tokoh yang lain. Pandangan yang kedua berkata solatnya sah, tetapi dimakruhkan untuk melakukan yang sedemikian. Antara hujah mereka ialah memasuki saf, meluruskan saf adalah perkara yang disunatkan dalam agama, sementara solat itu pula adalah solat yang wajib. Maka takkanlah pula perkara sunat itu membatalkan ibadah yang wajib. Jadi mereka kata yang dianjurkan, yang disabdakan oleh Nabi SAW, ulangilah solat kamu, yang dimasukkan ialah anjuran sahaja. Dan sabda baginda, kerana tidak ada solat bagi orang yang solat bersendirian di belakang saf, maksud tidak ada solat di sini ialah solatnya tidak sempurna. Jadi ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga
Pandangan yang ketiga membezakan sebab orang itu solat bersendirian di saf yang belakang itu. Jika dia memang sengaja solat bersendirian di belakang, dia memang sengaja. Okey, dia tak sukalah masuk saf ni. Ish, aku rimas lah orang sebelah ni. Ish, panas lah. Ish, itulah, inilah. Okey, dia sengaja hendak solat berseorangan di belakang, maka orang seperti itulah yang solatnya tidak sah. Ada pun orang yang tidak sengaja ataupun ada uzur ataupun dia sampai tengok-tengok memang dah ada saf dan tak ada orang nak jadi geng dengan dia untuk membentuk saf yang terakhir itu. Lalu bukan dia sengaja hendak solat bersendirian di saf yang belakang itu, tetapi secara tak sengaja dia solat bersendirian, maka solatnya itu adalah sah, bukan sebab ia bukanlah sesuatu yang disengajakan oleh beliau. Okey, kemudiannya ada juga perbincangan di kalangan para ulama tentang apakah orang yang solat bersendirian di saf yang terakhir itu, apakah dia menarik seorang daripada saf di hadapannya untuk ke belakang supaya dia ada geng, jadi 2 orang, jadi tidaklah dia solat bersendirian dalam saf yang terakhir itu. Okey, bayangkan katakan dalam masjid, dalam surau ada 4 saf. 4 saf tu cukup-cukup penuh. Daripada kiri ke kanan dah penuh. Lalu tiba-tiba ada orang yang lambat sampai. Dia, aku ni nak solat ni seorang je saf di belakang ni. Lalu dia terfikir, kalau aku tarik seorang ke belakang jadi berdua, jadi tak adalah aku solat bersorangan. Boleh ataupun tidak? Sekali lagi ada perbincangan di kalangan para ulama. Antaranya ulama dalam mazhab Hanafi, dalam salah satu pendapat mereka, dan demikian juga dalam mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali, ialah boleh menarik orang di saf yang di hadapan, bukanlah tarik, memberi isyarat kepada orang saf di hadapan untuk mundur ke belakang, membentuk satu lagi saf dengan 2 orang. Jadi dia bukanlah berseorangan di belakang itu. Okey, dan tetapi ada juga pandangan lain yang tidak bersetuju, iaitu pandangan dalam mazhab Maliki. Mereka berkata makruh untuk itu melakukan perkara itu kerana ia mengganggu orang yang sedang solat, dan bila orang itu mundur ke belakang akan ada lubang pula dalam saf itu. Katakan tadi saya kata apa? Ada 4 saf kan. Lalu tiba-tiba ada seorang mari lambat. Dia tengok, saya tengok tak ada orang lain pun nak join dia. Dia berseorangan di saf yang belakang itu. Lalu dia pun tap ataupun ketuk ataupun sentuhlah bahu orang di saf yang keempat dengan maksud supaya dia mundur ke belakang untuk membentuk satu lagi saf dengan dia. Jadi ada 2 orang lah dalam saf tu, bukanlah dia berseorangan. Lalu mazhab Maliki berkata perkara itu dimakruhkan sebab kalau orang itu mundur ke belakang, saf yang keempat itu akan ada lubang pula. Kan akan ada kekosongan pula. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengganggu pula orang yang ditarik itu sebab bukan semua orang faham perkara ni. Kan kita sedang solat, tiba-tiba ada orang tepuk-tepuk bahu. Apa hal ni, aku tengah solat ni. Kan dia, sebab bukan ramai dia kalangan kita yang faham apa yang dimasukkan. Yang dimasukkan tu suruh undur ke belakang ke kan. Jadi sebenarnya meskipun ada di kalangan para ulama yang membolehkannya, ia tidak perlu dilakukan sedemikian sebab seperti mana yang saya katakan tadi, apabila adanya saf yang seorang, yang satu sahaja di belakang itu, maka solatnya itu adalah tetap sah kerana bukanlah dia sengaja melakukannya. Okey, ingat ya tadi perbincangan tentang solat, tentang orang yang solat bersendirian dalam saf yang di belakang itu ada 3 pandangan. Pandangan pertama berkata solatnya tidak sah. Pandangan kedua berkata solatnya sah tetapi dimakruhkan. Dan pandangan ketiga, pandangan yang rajih, dia membezakan sebab orang itu solat bersendirian. Jika bersendirian kerana sengaja, dia tak suka masuk saf, itulah yang batal. Tetapi jika ada uzur, jika tidak disengajakan, maka dia masih boleh solat secara bersendirian dan solatnya itu adalah sah. Okey, solatnya itu adalah sah. Jadi tentang menarik orang di saf hadapan tu memang ada perbincangan, tetapi saya sendiri cenderung kepada pandangan dalam mazhab Maliki, tak perlu dilakukan sedemikian kerana mengganggu orang yang sedang solat dan akan membuka ruang pula
di saf yang hadapan itu. Dan bahkan kebanyakan orang kita sekarang ni kalau ada orang tarik-tarik, sentuh-sentuh, kita tanya-tanya pula, apa hal pula ni kan? Jadi betul-betul mengganggu orang yang sedang solat. Jadi ini beberapa perkara adab-adab tentang saf, okey, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bermanfaat, moga-moga kita dapat solat berjamaah dengan pahala yang maksimum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Okey, drone nak landing dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.